Penang. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi kesempatan yang sedikit ini. 040,000 berhubung dengan kebajikan masyarakat. Kita sering menyebut tentang ibu-ibu tunggal diberi bantuan, tetapi tempat saya yang jadi masalah adalah bapa tunggal ni. Saya ingin terus kepada pihak kementerian. Kita telah beberapa kali memasukkan nama bapa tunggal ini ke dalam program untuk cari-cari kebajikan ni, tetapi setiap kali masuk dia reject. Dia kata bapa tunggal tak layak. Masalahnya bapa tunggal ni dia kematian isteri, kanser payudara, anak yang kecil-kecil, miskin, dia terpaksa bekerja. Bawa anak yang kecil ini ke kebun getah menoreh. Kesian kat dia. Kita dah beritahu kepada pegawai kebajikan, dia kata nak buat macam mana? Kategori bapa tunggal tak ada, jadi masukkan kategori kebajikan ni bapa tunggal juga boleh dalam program cari-cari untuk beri bantuan ni lah. Saya merayulah kepada pihak kementerian supaya diberi perhatian khusus kepada mereka-mereka yang berada dalam kategori ini. Begitu juga dengan program kebajikan masyarakat ni, mereka-mereka yang apabila pegawai kebajikan menyiasat semula mendapati ada anak-anak yang bekerja. Saya rasa ini merupakan satu suasana dalam masyarakat moden pada hari ini. Memang bila anak dah besar mereka bekerja, tapi tak semua yang bekerja itu menggambarkan bahawasanya yang bekerja itu boleh membantu ibu bapa. Kerana kebanyakan mereka yang menerima bantuan kebajikan ini terdiri daripada mereka-mereka yang berada dalam sosial yang rendah. Jadi kalau anak bekerja pun kemungkinan kebiasaannya kerja yang anak dapat itu pun tidak dapat membantu ibu bapa. Jadi jika sekiranya ibu bapa mendapat bantuan, pegawai kebajikan mendapati anak dah bekerja, janganlah secara automatik terus memotong bantuan yang diterima selama ini oleh ibu bapa tersebut. Dan yang kedua adalah 41,000 orang kurang upaya ataupun kelainan upaya. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Bagaimanakah sebenarnya cara kita nak mendaftarkan mereka ini sebagai mereka-mereka yang layak untuk diberi bantuan. Kerana saya masih lagi ini, saya rasa menteri yang dulu, menteri yang sekarang, saya ada seorang orang kurang upaya ni, kelainan upaya ni, kaki kudung sebelah, tangan kudung sebelah, dia tidak mempunyai lesen kenderaan, motor tak ada, kereta tak ada, dah berkali-kali dah kena tahan dengan polis. Dia kata nak buat macam mana? Saya terpaksa pergi bekerja, bawa motor, bawa kereta, dalam keadaan tangan kudung sebelah, kaki kudung sebelah. Nak pergi ke JPJ dapat lesen, dia minta bantuan daripada kami sebagai doktor untuk meluluskan. Pergi kepada kami kata tak boleh nak luluskan sebab kaki kudung, tangan kudung tidak layak untuk memandu. Jadi dia paksa memandu dengan keadaan tidak berlesen dan sering kali dia kena tahan oleh polis. Jadi saya merayulah kepada pihak kementerian, jika sekiranya ada permohonan-permohonan ataupun khususnya daripada saya permohonan kepada pegawai kebajikan di peringkat daerah, harap beri perhatian khususlah kepada OKU ini. Dan kepada mereka-mereka ini juga saya ingin mendapat kepastian daripada pihak kementerian, apakah yang mereka boleh dapat selain daripada kad orang kurang upaya yang mendapat perkhidmatan hospital, mendapat tambang kereta api dan juga ada beberapa kemudahan yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. 70-500 PDK baru-baru ni dalam akhbar keluarlah PDK dari Penang ni mengatakan atap bocor, dinding sudah rosak, memohon merayu bantuan daripada pihak-pihak tertentu. Kalau pihak kementerian dapat salurkan sedikit bantuan untuk kita memperbaiki PDK di Penang ini, saya rasa berbanggalah dengan apa yang dapat diberikan. Kemudian 70,000 program khusus, 70,300 institusi kanak-kanak. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian, apakah sebenarnya yang dimasukkan dalam institusi kanak-kanak ini? Apakah ia merupakan pusat asuhan ataupun pusat-pusat tadika? Kerana kita telah sering mendengar pihak kementerian akan mengadakan pusat-pusat asuhan di setiap jabatan-jabatan kerajaan. Apakah ini termasuk dalam 70-300 ini? Dan akhir sekali berhubung dengan LPPKN, suntikan HBP.
seperti mana lemah pantai. Saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian dengan peruntukan kepada LPPKN sebanyak 56 juta ini, apakah cukup untuk menyediakan vaksin kepada remaja-remaja seperti yang diwar-warkan sebanyak 50 juta tersebut. Dan juga saya ingin mendapat kepastian daripada kementerian jenis vaksin apakah yang sedang digunakan. Adakah jenis sevarik yang pernah saya sentuh dalam perbahasan sebelum ini ataupun jenis-jenis lain? Kerana sevarik ini memang masa bahasan tersebut saya mengatakan ia tidak diluluskan oleh FDA di Amerika Syarikat. Itulah pengurusi sedikit sebanyak. Terima kasih. Ya, Yang Paul.